Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Julai bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Perikatan Nasional hari ini melahirkan rasa kecewa mereka secara terbuka terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin berkata gabungan itu melihat Ismail tidak bersungguh-sungguh memenuhi persefahaman dua pihak sebelum ini. Dalam kenyataannya, Hamzah yang juga Menteri Dalam Negeri bagaimanapun tidak menjelaskan butiran lebih lanjut berhubung terma yang dirujuk PN. Katanya isu berkenaan dibangkitkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN malam tadi yang dipengerusikan Muhyiddin Yassin. Sehubungan itu katanya PN memutuskan untuk menghantar delegasi untuk menemui Perdana Menteri bagi membincangkan pelaksanaan terma-terma perjanjian tersebut dalam masa terdekat. Difahamkan bersatu telah dijanjikan jawatan timbalan Perdana Menteri dalam barisan Kabinet. Muhyiddin baru-baru ini mengesahkan pertemuannya dengan Ismail untuk membincangkan pelantikan Kabinet baru bagi Bersatu susulan tindakan Zuraidah Kamaruddin keluar parti dan menyertai Parti Bangsa Malaysia. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan turut mengesahkan bahawa dia terlibat dalam penyediaan draft memorandum perjanjian berkaitan jawatan timbalan Perdana Menteri. Sementara itu, Razlan Rafi menyifatkan Bersatu sebagai punca rakyat diheret ke kancah politik yang kucar-kacir. Ahli MKT UMNO itu berkata kegagalan Bersatu menjaga kesetiaan wakil rakyatnya seharusnya tidak mengheret seluruh negara ke kancah huru-hara. Mengulas kenyataan PN yang melahirkan rasa kecewa secara terbuka terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, Razlan berkata permintaan Bersatu untuk jawatan Kabinet termasuk timbalan Perdana Menteri tidak sesuai pada waktu ini. Katanya rakyat akan mengkritik setiap tindakan kerajaan yang membazirkan duit rakyat untuk kepentingan individu tertentu dalam Bersatu. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin dalam kenyataannya mendakwa gabungan berkenaan melihat Ismail tidak bersungguh untuk memenuhi persefahaman yang dicapai sebelum ini. Sehubungan itu PN memutuskan untuk menghantar wakil bagi menemui Perdana Menteri. Mengulas lanjut, Razlan berkata, Bersatu juga jelas mahu menikam belakang Perdana Menteri apabila pernah mencadangkan PN untuk menarik sokongan kepada Ismail Sabri sebelum ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Dewan Rakyat sedikit kecoh hari ini ketika Ahli Parlimen Baling Aziz Abdul Rahman mengambil gilirannya membahaskan RUU anti lompat parti. Aziz membidas ahli-ahli Parlimen PH yang didakwanya tidak berani menegur Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi punca ketidakstabilan politik. Dan bila melompat-melompat ni, saya heran, betul-betul saya heran. For Dixon, at least you ada cakap yang Muhammad. Yang lain-lain, Ipoh Barat ke, Bagan ke, Kota Raja ke, semualah yang hebat-hebat. Tak pernah sekali berani tegur Yang Berhormat Langkawi dalam Dewan Yang Mulia ini kerana kesalahan dan kesilapannya. Dalam perbahasannya, Aziz turut menggelar Dr. Mahathir sebagai bapa loncat kerana tindakannya menubuh dan menyertai pelbagai parti. Kenyataan itu kemudian dicela Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, Saifuddin Nasution Ismail, yang menyindir Aziz mengenai keberaniannya menegur bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung skandal 1MDB. 60 tahun Barisan Nasional memerintah, akhirnya pada bulan Mei 2018 rakyat tolak. Tuan Speaker, apa dia elephant in the room pada momen itu? Apa yang menyebabkan wajah hodoh terpalit kepada negara? Kalau tidak kerana skandal 1MDB. Kalaulah Saudara kekuatan, kesembuhan dan keikhlasan Baling menegur pekan pada waktu itu, percayalah Barisan Nasional masih jadi kerajaan. Sementara itu, Dewan Rakyat hari ini meluluskan pindaan perlembagaan berhubung anti lompat parti menerusi undi belah bagi. 209 ahli parlimen menyokong dan tiada yang menentang, manakala 11 orang tidak hadir. Malaysia tidak mampu membentuk kerajaan yang kuat kerana politiknya masih lagi berlega di sekitar perkauman, kata Dr. Mahathir Mohamad. Tambahnya, orang politik juga terpaksa mengambil kira faktor berkenaan untuk memenangi pilihan raya. Rakyat
memikir sebagai kaum. Mereka hendak kaum mereka diwakili oleh orang yang terdiri daripada kaum mereka. Jadi the fact of race ini, perkauman ini di Malaysia tidak akan tidak boleh diketepikan oleh ahli politik jika mereka ingin mendapat kemenangan. Bercakap dalam persidangan meja bulat, penjenamaan semula naratif politik Melayu di Seri Kembangan hari ini, bekas Perdana Menteri itu berkata, ia merupakan antara punca negara tidak boleh membentuk kerajaan yang kuat. Mengulas lanjut, Mahathir berkata, perpecahan di kalangan orang Melayu sehingga mewujudkan lebih banyak parti Melayu menyebabkan mereka terpaksa bergantung kepada undi orang bukan Melayu. Sekarang ini nak dapat 30% pun susah. Dan kadang-kadang kita begitu bergantung kepada undi bukan Melayu sehingga kita terpaksa akur kepada kehendak mereka. Berita seterusnya, anak saudara kepada Dr. Mahathir menafikan dakwaan bahawa dia menerima dana daripada UKSP bagi pihak bekas Perdana Menteri itu. Sebaliknya, Rahmat Abu Bakar berkata dia memutuskan hubungan dengan UKSP selepas menyedari syarikat itu bermasalah. Dalam satu kenyataan semalam, Rahmat menjelaskan dia telah memulangkan wang yang diterimanya sebagai pengerusi dan penasihat syarikat itu. Kenyataan itu dikeluarkan selepas bekas pengurus pentadbiran UKSB, David Tan Siong Soon, memberi keterangan di mahkamah bahawa syarikat itu membayar 2.6 juta ringgit sebagai dana politik kepada Mahathir dan Bersatu melalui Rahmat. Rahmat menyifatkan dakwaan Tan berunsur fitnah palsu dan berniat jahat selain mengesahkan Mahathir tidak terlibat dan tidak tahu tentang kaitan dirinya dengan UKSB. Dalam kenyataannya, Rahmat berkata dia dilantik sebagai pengerusi dan penasihat UKSB pada 13 Julai 2018. Atas kapasiti itu, katanya, dia dijanjikan imbuhan 1.3 juta ringgit sebulan dan ditawarkan 50% saham syarikat itu. Rahmat berkata dia meletakkan jawatan di UKSB pada 14 November 2018 setelah mendapat nasihat Abu Qasim Muhammad yang ketika itu menjawat Ketua Pengarah Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Negara. Naikkan gaji sebelum pilihan raya umum ke-15 atau kerajaan berisiko berdepan protes jalanan daripada kaki tangan awam, kata QPAX. Peringatan itu dikeluarkan Presidennya Adnan Mat dalam sebuah majlis semalam. Portal Free Malaysia Today melaporkan, Adnan berkata cadangan untuk menaikkan gaji kaki tangan awam grade 19 kepada grade 29 sudah banyak kali dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam namun tiada tindakan. Adnan berkata protes itu juga akan menuntut penurunan harga barang sebelum PRU ke-15 akan datang. Sebelum ini, QPAX menuntut supaya kerajaan melaksanakan satu kenaikan gaji tahunan untuk penjawat awam susulan kos sara hidup yang semakin tinggi dan kenaikan harga barang keperluan. Portal itu juga memetik Adnan sebagai berkata, sudah tiba masanya kerajaan melaksanakan inisiatif penjawat awam yang dijanjikan, antaranya pelaksanaan gaji minimum RM1,800 untuk kaki tangan awam. Selain itu, kesatuan itu juga menuntut sistem saraan lebih berkesan yang menyeluruh, adil dan saksama. Menurut Adnan, struktur gaji semasa penjawat awam yang dilaksana sejak 2002 wajar dikaji semula bagi memastikan ia relevan dengan perkembangan semasa. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.